you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Expert Samastri terbaik.
kelas ni sebenarnya sesuai untuk yang newbie, untuk yang orang yang betul-betul tak tahu apa-apa langsung pasal saham. Sebab dia akan ajar daripada A sampai Z. Saya dah faham saham dekat 2 bulan sebelum saya pergi kelas dia. Tapi selepas 2 bulan saya masuk kelas newbie, apa yang saya pelajari dalam 2 bulan tu, dia boleh shortkan dalam masa 1 hari. Jadi bila attend this class, Tuan Nizam dia menceritakan cara yang selamat, cara yang di mana kalau kita sebagai newbies, kita akan rasa confident. Apa yang menariknya program ni, saya banyak dapat mengetahui pasal fundamental analysis dan technical analysis lah, lebih terperinci, dan bila diajar cara yang betul boleh memahamilah dengan baiklah. Kalau dulu saya pun ada persepsi yang sama macam orang lain, saham ni untuk orang kaya, modal kena besar, ratus ribu, puluh ribu. Tapi sekarang ni bila dah masuk dekat kursus ni, barulah tahu yang tak semestinya kena besar, kalau yang sederhana pun boleh. Bagi yang mereka di luar lah, mungkin mereka tahu bahawa mereka nak katakan minat saham tetapi hanya pada surface. Okey, surface. Nak teragak-agak. Adakah saya boleh dengan saham? Adakah saya boleh berjaya dengan saham? Adakah saya boleh ambil profit dengan saham? Tapi sebenarnya kalau bila attend program ni, you akan tahu dengan sangat jelas bagaimana cara teknik hendak kita entry dan di mana teknik hendak kita ambil profit. Saya tengok dia punya ilmu ni mungkin sesuai dengan saya, dan saya masuk ke expert. Dan setelah expert, bila dah masuk kelas hari ni, saya nampak mudah mana ilmu tu, mana kita boleh faham macam mana nak pilih counter yang sesuai, dan apa yang dia ada tu memang mudah dipahami. Yang paling penting di sini adalah ilmu. Jika you trend tanpa ilmu, saya cakap mungkin you tak akan dapat. Mungkin you tak clear, hanya tahu sedikit tetapi you tak tahu the deeper, dia punya value. Yang penting adalah value ilmu tersebut. Jadi kepada mereka-mereka yang ada minat untuk menceburi bidang pelaburan saham ni, kalau nak belajar, saya amat-amat mengesyorkan belajarlah dengan Tuan Nizam Malik ni, kerana cara pengajaran dia ringkas tapi padat dan mudah dipahami. Bagi yang anda berada di luar sana, anda boleh, saya syorkan sangat-sangat untuk join kelas expert saham mastery dan dijalankan oleh Tuan Nizam. Ya, trade tu memang boleh buat untung. Cuma kita kena ilmu yang betul, teknik yang betul, kita memang boleh buat untung. Pada kawan di luar sana berminat atau nak mencuburi saham, bolehlah daftar dengan Tuan Nizam Malik, mula dengan newbie class dan seterusnya kepada expert class. InsyaAllah tuan takkan rugi dan takkan misal bila dah belajar dengan Tuan Nizam Malik. Sangat-sangat bagus dan berkualiti. Expert saham mastery terbaik. Expert saham mastery memang terbaik. Expert saham mastery terbaik. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Hari ini 22 Februari 2021. Alright, dan sekarang lebih kurang pukul 9.32 malam anda sedang menonton saya secara live. Alright, dan malam ni kita nak buat sesi santai sahaja, sesi Q&A with Nizam Malik. Alright, dan kalau anda ada soalan berkaitan dengan saham, apa sahaja soalan anda boleh tulis dekat ruangan komen dan saya nak jawab soalan anda. Alright, dan by the end of this session, insyaAllah, so hopefully anda punya segala persoalan anda berkaitan saham akan terjawab. Saya akan cuba go through satu persatu persoalan anda. Alright, dan kita ada sesi bonus malam ni. Malam ni saya nak go through dengan anda sedikit tentang platform kajian saham KLSE Screener. Okay, sebab ramai orang nak belajar cara buat kajian saham tetapi mereka tidak mempunyai platform. Okay, dan platform yang saya gunakan adalah platform Pro, RHB Trade Smart. Okay, dan ramai orang masih belum buka akaun CDS RHB Investment Bank dan mereka tidak dapat menggunakan platform tersebut. So,
Platform apa yang sesuai untuk digunakan adalah platform KLSE Screener, platform yang percuma, alright, dan anda boleh buat kajian saham bermula pada malam ni selepas saja habis sesi live kita pada malam ni. Okay, alright. So, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Kita start dulu sesi ni dengan Q&A session. Alright, dan saya harap saya dapat membantu anda untuk lebih jelas lagi tentang hala tuju anda dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, boleh tak anda respon dulu kepada saya? Adakah line internet kita okey? Adakah suara saya jelas? Alright, boleh tulis jelas dekat ruangan komen di bawah. Alright. Alright. Ada gitar coach perform ke malam ni? Tengoklah. Kalau ada yang berminat boleh kita main gitar malam ni, okey? Tapi sebelum main gitar kita belajar saham dulu, okey? Alright, Amirul Abati Khalif baru lepas perform ni, telefon tak hilang panas lagi. Alright. Izaham Masari, Tuan Nizam Malik belanja satu lagu. Okey, boleh nanti saya belanja satu lagu, okey? Okey, takinlah coach, teknik Z tak sesuai untuk counter 10 sen ke 20 sen. Tak berapa sesuai. Sebab counter 10 sen ke 20 sen ni biasanya dia sideways dan trend dia tak berapa jelas. So tak berapa sesuai untuk counter-counter penny stock. Okey? Haziq Rafi ada gitar, sumbang satu lagu dulu tuan. Okey. Nanti kita akan sumbangkan lagu, okey? Sumbang, yang penting sumbang. Okey, alright. Wah, semua orang sibuk ke gitar saya lah ni. Okay, bukan nak belajar saham ni, sibuk ke gitar. Tag ni dia tak cabut lagi ni. Gitar saya, gitar Ibanez. Brand Ibanez. Okay, alright. Wah, semua sibuk ke gitar nampaknya. Okay, nanti kita main gitar kejap lagi, okay? Alright, so jom cepat. Saya menanti soalan-soalan anda. Okay, soalan-soalan berkaitan dengan saham. Apa sahaja soalan anda boleh tulis dekat ruangan komen. Dan insyaAllah saya akan cuba berikan sedikit pandangan saya lah. Alright, soalan yang pertama. Fahim Akmal alias, program vaksin akan impact sektor apa tuan? Saya tak pasti. Tapi semua orang dah bercakap-cakap dekat luar sana. Ada yang katakan sektor healthcare. Ada yang kata sektor transportation. Okay, dan sektor teknologi juga. Okay, alright. So, ni adalah antara sektor yang biasanya lah orang akan bincangkan. Okay. So, anda boleh search dekat Facebook. Ramai orang bagi pandangan tentang sektor apa, counter apa pun ada. Saya pelik sikit. Orang kata tak boleh share pasal counter. Tapi banyak je Facebook page yang bercakap tentang counter apa yang perlu difokuskan menjelang pada program vaksin ni kan. Okey, jadi tak kisahlah. Okey, so saya tak risau sangat pasal benda tu sebab kita fokus kepada kajian saham kita sahaja. Okey. Alright, Amirul Hakim masing-masing minta payung lagu. Lagu pula. Alright, kita belajar saham dululah. Lepas belajar saham nanti kita main gitar, okey? Alright. Hazwan Samad nak tahu setting KLSE Screener untuk screen counter tuan. KLSE Screener, screening counter biasa saya guna RHB TradeSmart. KLSE Screener saya guna juga tapi saya tak buat screening counter biasanya dekat KLSE Screener. Biasanya dekat screening counter saya guna investing.com. Okay, alright. Okay, alright. Lida Abdul Rashid, salam. Nak tanya, adakah seorang remiser ada tolak 5% dari modal before trade? Tolak 5%. M Plus Online dia memang ada tolak sedikit untuk brokerage fee. Memang kalau kita masuk RM2,000 dia akan jadi RM1,900 lebih macam tu lah. Okay. Cik Amri, gitar baru ke tuan? Taklah, ni gitar dah lama dah ni. Dah berhabuk dah. Dah lama tak main gitar. Okay, alright. Nazri Kadir, tuan cerita sikit teknik breakout. Teknik breakout ya. Lah mana pula saya punya pemadam ni. Anak-anak saya main saya punya whiteboard. Dah habis dah. Pemadam saya dah hilang. Tak ada dah. Okay, alright. So, teknik apa orang kata teknik breakout ya. Kejap teknik breakout. Okay, kita cerita sikit pasal teknik breakout. Okay, teknik breakout ya. Mana saya punya PowerPoint ni? PowerPoint. Okay, alright.
Alright, teknik breakout. Teknik breakout. Okay, teknik breakout ni, okay, kita kena tahu tentang support and resistance. Nampak ke? Alright, so kalau kita mengkaji sesuatu saham, okay, contohnya macam ni. Okay, sesuatu saham tu, dia bergerak dalam mode sideways. Okay, contoh dia naik macam ni. Alright. Kemudian dia turun. Alright. Kemudian dia naik lagi. Dia macam ni. Pergerakan harga saham kan turun naik kan, macam ni kan. Alright. Lebih kurang macam ni. Alright. Kemudian dia turun lagi. So, ini adalah kita sebut satu pergerakan yang sideways. Nampak tak sideways? Okay, so sideways kan. Pergerakan dia adalah sideways. Okay. Lebih kurang macam ni. Oh. So, ini dia adalah kita sebut dia punya resistance. Kita sebut dia punya resistance. Insert text box. Kat sini kita sebut resistance. Okay. So, dekat sini pula kita sebut dia sebagai support. So, nak tahu teknik breakout ni kena tahu resistance dengan support. SNR. Okay. So, ini paras resistance. Okay. Jadi, apabila sesuatu keadaan di mana harga saham tersebut dia naik lah. Okay, dia naik contohnya kat sini. Alright. Dan dia naik melepasi ketinggian resistance tu. Ini kita sebut dia breakout. Kat sini dia breakout. Dia naik. Alright, breakout. Apabila dia melepasi resistance. Ada dua pula. Okay, kat sini kita sebut dia breakout. Breakout. Okay, dan biasanya bila dia breakout ni, apa yang terjadi adalah dia akan turun dulu ke paras resistance become support. Ni kita sebut resistance become support. Okay, resistance become support ataupun kita sebut RBS lah. RBS ni adalah resistance become support sebab dia dah breakout, dia akan kembali semula ke RBS sebelum dia naik lebih tinggi lagi. So dia naik macam ni. Okay, apabila dia melepasi ketinggian yang kedua ni. Okay, kalau dia melepasi ketinggian kedua ni, maka dia akan meneruskan breakout. Kita sebut real breakout lah kat sini. So dia naik, kemudian dia landing dekat RBS, lepas tu dia naik semula, dia melepasi ketinggian ni, dia breakout. Ni kita sebut breakout. Okay, so apa yang penting dalam breakout adalah kita kena tahu support and resistance di mana. Okay, dan apabila dia berjaya melepasi resistance, kita tahu dia breakout, tetapi kita nak tunggu dia dekat RBS. Okay, jadi kita akan membeli saham ni. Mana insert design ni? Insert design shape. Okay, alright. Maka kita nak membeli kat mana? Kita nak membeli ketika di RBS ni. Kita nak membeli ketika dekat RBS ni. Okay, for sure lah. Yang terbaik adalah kalau kita dapat membeli ketika di garis support ni. Okay, ini yang terbaik. Beli dekat sini atau yang kali kedua adalah dekat sini lah. Okay, so ketika dekat sini dia akan bergerak naik ke atas. Ini adalah teknik breakout, okay, yang kita boleh gunakan, okay, dalam kajian saham kita. Sekejap, mana PowerPoint ni? Okay, alright. Okay, so okay, alright. Dah lari dah ni. Sekejap, Okay, nampak tak? Okay, nampak ya? So, inilah namanya teknik breakout. Okay, boleh faham tak? Nazri Kadir, teknik breakout. Saiful Zack, ni live ke ulangan? Ini adalah live. Okay, alright.
Wah, banyak soalan ni saya dapat ni. Okay, so dah settle teknik breakout. So breakout apa yang penting? So apa yang penting dalam teknik breakout adalah anda kena tahu berkaitan dengan support and resistance kat mana. Anda kena lukis dengan betul. Kemudian bila dia breakout, anda kena tahu RBS kat mana. Sebab dia akan turun ke RBS terlebih dahulu. Dan kita nak membeli dekat RBS sebelum dia terpantul naik semula ke atas. So ini namanya teknik breakout. Itu nama dia, okay. Dan teknik breakout ni saya ajarkan lebih detail dalam program Warren Secret Saham Mastery. Okay, dan sekarang dalam batch yang kedua ni tak lama lagi kita akan masuk ke topik-topik seperti breakout, 1, 2, 3 breakout formula. Alright, dan secara ringkasnya macam inilah cara kita melihat breakout. Okay, dan sangat penting kena tahu support and resistance. Kalau support resistance tak betul, macam mana anda boleh membuat kajian saham dengan tepat. Macam mana anda nak tahu breakout kat mana. Sebab tu asas tu kena tahu cara buat support and resistance terlebih dahululah. Okay. Alright, Rosni Starsat. Macam mana nak buat cut loss Tuan Nizam supaya tak rugi banyak? Macam mana nak buat cut loss adalah sebelum anda beli sesuatu saham, anda kena buat trading plan terlebih dahulu. Dalam trading plan tu, anda kena make sure counter yang anda beli tu memang nak bergerak ke atas. Kita sebut dia permulaan uptrend. Okay, dalam Premier Saham Mastery saya ajarkan teknik Z. Okay, macam mana kita nak membeli saham tu ketika di permulaan uptrend. Dan ketika kita nak membeli tersebut, kita kena set dia punya cut loss. So, kita kena letakkan satu harga, namanya adalah CLP, cut loss price. Dan kemudian kita gunakan entry price dan juga cut loss price. Ada satu formula yang kita boleh gunakan untuk mencari cut loss percentage. Dan dari situlah kita akan tahu berapakah cut loss percentage kita dan berapakah risiko yang kita ambil untuk membeli sesuatu saham. Okay? Jadi saham ni macam kita ada step by step lah apa nak kena buat. Okay, dan itulah perkara yang anda perlu fahamkan. Okay? Alright. Amirul Hakim, Tuan pernah upload tentang moving average untuk permulaan uptrend. Mungkin Tuan Nizam boleh kupaskan lagi tentang moving average untuk bagi lagi kefahaman. Alright, Amirul Hakim, okay, tentang moving average. Alright, so kalau tentang moving average tu kita pakai platform RHB Trade Smart, boleh? Okay, kita pakai platform RHB Trade Smart. Okay, contohnya kat sini, kita buka chart satu, counter apa kita nak tengok? Contoh counter DNEX. Okay, alright. Counter DNEX. Okay, alright. So, dia macam ni. Alright. So, kita boleh gunakan moving average 3 dan 4. Alright. Dan kita boleh nampak okay, permulaan uptrend berlaku dekat mana. Okay, permulaan uptrend berlaku di sini. Okay, di sinilah. So, kalau kita membeli saham ni ketika harga 26 sen. Okay, kita akan dapat bersama dalam counter ni sehingga sekarang dah 75 sen lah. Okay, daripada harga 26 sen. So, ni adalah teknik permulaan uptrend. Okay, alright. So, macam tu je lah moving average. Senang je sebenarnya. Alright. Apa yang tak fahamnya. Okay, alright. Muhammad Azmi, Tuan Nazim pula nak tanya bagaimana kita memilih counter yang bagus untuk trade, apa ciri-ciri diperlukan untuk sesuatu saham. Okay, right. Macam mana kita nak pilih counter yang bagus? Jawapannya adalah kita kena buat kajian saham terlebih dahulu. Kita kena tahu dia punya fundamental analysis dan juga technical analysis sesuatu counter. Okay, so fundamental analysis ni kita nak mengkaji dia punya prestasi perniagaan syarikat dan technical analysis pula kita mengkaji pergerakan harga saham tersebut lah. Okay, dan yang lebih penting sebenarnya sebelum kita nak membeli sesuatu saham, kita kena set dulu strategi kita. Kita beli saham ni untuk makan dividen ke atau untuk buat capital gain. So, ini adalah penting untuk kita decide. Okay, so kalau kita nak fokus kepada capital gain, maka kita kena fokus kepada kajian saham. Technical analysis kita. Alright, fundamental analysis lebih kepada dividen. Technical analysis adalah more kepada capital gain. So, ni benda yang anda kena jelas bila anda nak memilih counter dan anda kena ada sistem kajian saham yang terbukti berkesan untuk membantu anda untuk membuat keputusan. Okay? Syikin Rashid, Tuan, sekiranya sektor energi naik, possible tak sektor lain pun ikut naik juga? Possible. Apa sahaja mungkin boleh berlaku. Alright. Muhammad Taurabi, Tuan Nizam, ada counter yang lepas breakout dari trend line, dia terus naik. Ada yang buat correction dulu selepas breakout.
Dalam situasi ni mana yang lebih baik? Beli terus selepas breakout atau tunggu correction baru masuk? Tunggu correction. Itu lebih selamat lagi lah. Kalau tidak kita akan terperangkap dekat atas. Okay, so sebenarnya dalam saham ni entry sangat penting untuk kita membeli saham dengan betul. Okay, kita jangan beli saham sesuka hati dan terperangkap dekat puncak lah. Saiful Azmi, salam tuan. Macam mana nak baca gabungan indikator RSI dan stokastik? Jawapannya adalah pertama anda kena tahu dulu RSI tu apa, stokastik tu apa. Dua ni kena tahu cara baca dengan betul. Kemudian bila kita nak gabungkan dia, yang pertama kita boleh gabungkan RSI dan stokastik untuk mencari bullish divergence. Okay, dan yang kedua kita gabungkan juga dua indikator ni untuk mencari entry. Okay, saya ada formula nama dia entry sharpshooter yang saya ajarkan dalam Warren Secret Saham Asri, dan bila anda belajar formula tersebut anda akan dapat membeli saham pada paras-paras yang rendah menggunakan dua indikator ni sahaja. Okey. Okay, right. Luis Castana, coach, betul ke kalau cubaan untuk breakout gagal dia akan jatuh semula? Betul? Boleh jadi macam tu? Kasih ilahi, ilmu mantap hari ni teknik breakout. Betul tu. Zulkifli Zamri, tuan, support tu kita boleh ambil yang mana-mana ke? Maaf saya baru masuk. Support tu kita ambil body candle yang paling rendah. Okay, itu adalah kalau untuk Warren. Kalau untuk Premier Saham Asri punya modul, kita ambil dekat middle band. Okay, Saiful Bahari, macam mana nak kenal false breakout? False breakout bermaksud false breakout bermaksud apabila dia breakout, dia sepatutnya naik ke atas ni kan. Tetapi apa yang terjadi adalah dia turun semula ke bawah RBS. Alright, dan dia turun semula ke bawah support ni dan dia break the support. Ni kita sebut dia false breakout. So inilah yang berlaku lah. Sepatutnya dia berada dekat sini. Dia sampai ke RBS atau dia turun sikit bawah RBS, kemudian dia naik balik semula. Tetapi false breakout adalah daripada atas ni dia turun sampai melanggar support di bawah ni. Ni false breakout. Maksudnya game over lah. Macam tu, okay? Boleh ke boleh ni? Alright, Reni Suraya, untuk SNR ni kiranya nak kena tengok SNR yang terdekat before tu ke coach atau berapa lama punya time frame ke belakang? Kita pakai time frame weekly 2 years dengan time frame daily 1 year. So ini adalah time frame yang biasa kita gunakan untuk buat support and resistance. Kita akan dapat dia punya major support and resistance, okay? Alright. Muhammad Izam, tuan saya newbie. Okay, alright. Selamat datang ke Nizam Malik Page. Muhammad Saiful Ishak, Assalamualaikum Tuan Nizam. Tertinggal bas ni. Tak apa, kita belum main gitar lagi. Kejap lagi kita main gitar. Okay. Fazil Yahya, penandaan SNR di shadow atau di body candle? Jawapannya di body candle. Okay. Okay, alright. Amirul Hakim, bagi saya tarik shadow sekali. Shadow pun boleh. Tetapi biasanya saya akan pakai body candle dulu. Kalau dia langgar body candle, baru kita tengok next support pada shadow. Sama juga dengan resistance. First kita pakai body candle dulu. Kalau dia naik lagi, kita jadikan shadow sebagai next resistance. That's the idea lah. Okay. Alright. So far semua okay tak? Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya pada malam ni. Okay, so malam ni saya nak share dengan anda berkaitan dengan platform KLSE Screener. Okay, boleh tak saya tanya berapa ramai daripada anda nak tengok platform KLSE Screener? Cuba komen nak di ruangan komen di bawah. Okay, kalau ramai yang berminat dan saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita godek-godek KLSE Screener. Boleh tak? Saya nak buat sharing sikit. Okay. Dah klik button share ke belum ni? Kalau dah klik button share, komen dan share. Okay, alright. Ada orang tak ni? Macam tak ada orang je ni. Okay, ramai yang nak. Okay, alright. Okay, ramai yang nak. Okay, jom. Kita cepat-cepat. Lepas ni kita nak main gitar. Okay, alright. So, KLSE Screener. So, KLSE Screener kita boleh pergi dekat Google dan type KLSE Screener. Lepas tu kita pilih KLSE Screener. Okay, dekat KLSE Screener ni, contohlah kita nak kaji counter apa Counter yang top aktif hari ni lah. Counter K Group contoh. Counter K Group, keluar macam ni, dia akan keluar 6 sen. Okay, so kita klik dan kita akan nampak dia punya chart lah kat sini. So,
KLSC screener ni kita boleh tengok data-data yang penting lah dekat sini. Okay, dia punya volume, dia punya 52 weeks high and low. Alright, kemudian PE ratio, dividend yield, everything. Semua kita boleh tengok dekat sini. So kalau kita scroll ke bawah, kita boleh nampak dia punya fundamental analysis dia. Okay, so kita nampak syarikat ni sebelum ni selalu rugi, tetapi akhirnya menjana keuntungan yang tinggi, okay, pada kuarter-kuarter yang terkini lah. Okay, alright. So ini antara yang menarik tentang K Group. Alright. So next, apa yang kita boleh lihat pula adalah technical charting. So kalau kita nak tengok chart ni, kita boleh tengok dekat sini. Tetapi cara saya adalah saya akan klik technical charting ni. Dan kita akan nampak charting dia macam ni lah. Okay, alright. So far okay tak? Okay, alright. Okay, right. So, kalau anda nampak dia punya harga dia pelik, okay, anda tekan lock ni. Okay, lock. So, nanti dia tak ada yang sen tu. Tekan lock kat sini. So, dia akan jadi lebih mudah lah untuk kita kaji, okay. Alright. Kemudian, kat sini kita boleh zoom out. Lepas tu, kita boleh zoom in. Kita boleh tengoklah pergerakan counter ni. So, kat sini kita boleh tukar time frame, daily, weekly, monthly chart. Okay, kita boleh tengok. Okay, counter ni pernah naik setinggi RM1.90 dan sekarang turun sekitar harga 6 sen sahaja. Alright, so apa kata kalau kita mencari peluang ketika pada harga saham ni murah lah. Okay, so weekly chart, daily chart. Alright, dan kita boleh gunakan indicators. Apa saja indicators kita nak pakai kat sini boleh. Contohnya kita nak pakai RSI, Relative Strength Index. Dan juga stochastic contohnya. Kita boleh pakai kat sini stochastic. Dan dia akan keluar dekat bawah ni lah. Okay, so kita boleh buat kajian kita menggunakan kedua-dua indikator ni. Alright, dan kemudian kita boleh tukar weekly chart juga. Kita boleh nampak. Okay, apakah formation terkini. Kalau kita nak pakai, kita nak buat support and resistance, kita boleh pakai horizontal line ni. Alright, dan kita boleh letak pada paras support. Contoh kita letak kat sini paras support. Alright. Nampak tak garis support kat sini? Dah hilang dah. Senang je. Kalau dah terhilang, kita refresh balik. Dia akan keluar balik. Okay. Alright. So, indicators, Relative Strength Index, RSI dan stochastic. Indicators stochastic. Okay, right. So, dekat sinilah kita boleh buat kajian saham kita lah. Okay, kalau kita tidak ada RHB Trade Smart, kita boleh buat kajian macam ni. Okay, so menarik ke menarik ni? Nampak ke nampak? Okay, alright. So, kita boleh kajilah RSI dia, bacaan dia dekat sini kita boleh nampak. Stochastic, oversold, kita boleh nampak kat bawah ni. Overbought dekat atas ni. Jadi, kita boleh nampak bacaan dia. Okay, so kalau kita nak kaji counter lain, contoh kita nak kaji counter apa? Counter Straits contoh. Okay, counter Straits. Okay, so sama juga dia akan keluar counter Straits dan dia akan buka technical chart counter Straits. Okay, cantik counter ni saya tengok. Okay, dan kita boleh letak support mungkin dekat sini. Okay, garis support dia. Okay, sekarang harga 18 sen. Okay, ni counter induk dia lah. Okay, kita boleh juga kaji dia punya counter warrant dia. Straits. Warrant. Okay, sekarang harga 8 sen. Alright, so kita boleh mengkajilah counter ni. Kita boleh letak dia punya support pada body candle kat bawah ni. Okay, ni garis support dia pada harga sekitar 6 sen. Alright, boleh tak? So, lebih kurang macam tu lah. Okay.
Boleh faham tak? Secara ringkas ni dan sekadar ringkas dan padat je lah. Okay, bukan nak mengajar malam ni. Alright, just nak share je. Okay, alright. Nasuha Nur, Tuan nak tanya macam mana nak kaji kaunter tu kukuh ke tak? Nak kaji kaunter tu kukuh ke tak, kita kena tengok dia punya fundamental. Kita nak kena tengok dia buat perniagaan yang menguntungkan ataupun tidak. Biasanya kita akan tengok dia punya revenue dan juga net profit. Okay, macam tu. Alia Maisarah Wawa, Tuan ada page seminar gerila saham ke atau scammer ada berkeliaran di Facebook? Gerila saham, seminar gerila saham? Entahlah, tak pasti pula. Okay, alright. Alan Azlan Ayub, stokastik RSI ke stokastik biasa coach? Pakai stokastik biasa je. Abu Bakar Muhammad Iqbal, adakah setiap hari ada counter berpotensi walaupun market merah? Yes, ada counter yang berpotensi bergantung kepada strategi yang anda nak gunakan. Okay, alright. So, ada masanya counter ada peluang. Tetapi anda tidak dapat nampak peluang tersebut sebab anda tidak tahu strategi yang perlu digunakan lah. Okay, alright. So, ada je peluang. Saiful Bahari Muhammad, support line kita boleh custom color dia tak Tuan? Boleh kot. Dia punya color setting kot. Color boleh tukar, line. Pakai line hitam kot. Boleh je ni. Boleh je. Nak tebalkan sikit macam mana saya pun tak tahu pasti. Thickness, thickness. Thickness sangat ni. Boleh? Dah tebal sikit. Okay, alright. So, macam tu lah. Okay. So, personally, saya jarang gunakan KLSC screener ni. Sebab saya prefer guna RHB Trade Smart. Okay, tetapi sebenarnya tak kisah. Apa platform pun kita boleh pakai untuk buat kajian saham. Okay, dan ikut keselesaan masing-masing lah. Okay, alright. Izazi Zaini, bagaimana nak screen counter berpotensi Tuan? Bagaimana nak screen counter berpotensi? Saya ajar teknik yang power lah malam ni, boleh? Alright. Cara screening counter berpotensi, kita pergi dekat investing.com. Investing.com. Lepas tu kita pergi dekat tools ni, ada stock screener. Okay, nampak ke? Okay, lepas tu kita tukar United States ni kepada Malaysia. Alright, kemudian kita tukar price ni. Last price kita tukar kepada 0.400. Yang ini kita tukar kepada 0.800. Alright, kemudian volume and volatility ni kita letak 1 juta 1M ke 10M 10 juta. Dan technical indicator saya biasa pakai MACD. Okay, so ini setting yang saya pakai. So, ada 79 counter yang mematuhi kriteria saya ni. Jadi, kita scroll ke bawah, kita boleh nampaklah nama-nama counter pilihan. Dan kita klik pada technical. Kita boleh sort ikut daily contohnya, daily. Okay, dan kita boleh nampak strong buy. Okay, so inilah counter-counter yang kita boleh fokuskan dalam kajian kita lah. Contoh kat sini kita nak ambil counter AWC. Okay, contoh nampak counter AWC. Okay, jadi kita pergi dekat platform RHB Trade Smart. Kita pergi dekat platform RHB Trade Smart. Okay, dan kita akan buka lah chart AWC contohnya. AWC. Okay, kita boleh kajilah counter ni. Dia punya moving average. Contohnya. Nampak tak dia baru nak bermula. Okay, moving average dia baru bermula. Nampak tak? Ni setup buy signal. Ini pun setup buy signal. Baru nak start daripada harga sekitar 38 sen setengah naik sampai 53 sen. So kalau ni bergerak naik ni daripada harga sekitar sekarang 47 sen setengah dan naik dah 47 sen setengah. Kalau dia boleh naik melepasi resistance okay, pada paras ni
maka dia boleh breakout lebih tinggi lagi lah. Okay, so this is the way macam mana saya buat screening counter. Kalau anda tahu caranya, kajian saham anda boleh buat screening counter percuma je. Kajian saham pun kita buat percuma je. Lepas tu kita boleh beli saham mengikut strategi yang kita nak lakukanlah dalam saham ni. Okay, alright. Kal Ashraf, ilmu mahal ni, rugi siapa yang tak join PSM. Okay, right. Amirul Hakim, setting moving average berapa ya? Moving average, saya pakai setting 12 dengan 26. Dekat tepi ni dia ada tunjuk. 12 dengan 26. Okay. So, dekat dalam RHB Trade Smart, saya tekan nombor 3 dengan nombor 4 ni. Ini untuk time frame daily 1 year lah. Okay. Faham ke faham semua ni? Noliana Abdul Aziz, aduh lajunya coach ajar guna investing.com. Tak apa, nanti lepas habis sesi live ni anda boleh ulang tayang semula, tonton semula video ni, boleh? Alright, Noziha Nur, lepas setting kita nak save setting tu macam mana ya tuan bila buka KLIC screener balik? Saya tak pasti, saya rasa tak boleh save kot kalau percuma, akaun percuma. Kalau nak save kena pakai akaun yang registered punya lah. Maksudnya kena buka akaun dengan KLIC screener. Tapi saya jarang pakai yang tu lah. So saya biasanya buka chat balik semula. Saya suka buat kajian saham balik semula from scratch. Okay. So far boleh faham? So far okay ke semua? Reni Suraya kata boleh klik kat template atas tu. Okay, nanti godek-godek lah Okay, alright. Terbaik. Okay, alright. So, cerita saham habislah kat sini. Okay, kita boleh borak-borak topik lain pula. Okay, kita borak topik gitar boleh tak? Okay, topik gitar, okay. Alright, so jom kita ambil gitar kita ni. Ush. Okay, alright. So, ni gitar. Besar gedabak gitar ni. Ini gitar kedua saya. Gitar ni saya beli dekat Plaza Pelangi di Johor Bahru. Okay, brand dia adalah Ibanez. Ibanez akustik gitar. Tak nampak kot, jauh sangat. Okay, alright. So, okay, alright. Okay, alright. So, berapa ramai daripada anda pandai main gitar? Okay, alright. Okay, alright. Okay, right. So, siapa yang pandai main gitar? Dulu saya pun tak sangka lah boleh main gitar. Saya first main gitar pada lepas SPM. Masa tu saya berada dekat College Yayasan Melaka. 3 bulan intensive course untuk bahasa Inggeris, program anak angkat. Alright, masa tu kita duduk dekat asrama. Dan kawan-kawan ada yang main gitar. Okay, so dia orang ajar saya main gitar lah. So, mula-mula sikit lah. Masa tu mula-mula lah saya main gitar. Amirul Abati Khalif, lama tinggal dah tuan. Habis jari keras dah. Okay, alright. Nura Abdullah, pandai dengar saja tuan. Kal Ashraf, belanja lagu Apa Itu Cinta please. Lagu Apa Cinta macam mana? Okay, alright. Just nak iklan sikit. Esok pagi kita ada sesi Surah Yasin live. Pagi bersama dengan saya. Malam kita boleh main gitar. Pagi kita baca Surah Yasin, okay? Okay, alright. Salam Tuan Nizam, suka pakai indikator apa ya? Saya pakai indikator, saya suka Bollinger Band, saya suka RSI, saya suka Stochastic, saya suka. Oh, Shikin Rashid. Gitar tak pandai, piano okey sikit. Aduh, lagu susah-susah lah. Lagu senang-senang sikit lah.
Okay, malam ni saya nak ajar anda gitar. Okay, macam mana kita main gitar basically. Alright, so gitar ni dia punya ni kita sebut fret. Fret. Okay, dekat sini kalau kita main kita boleh strumming macam ni ataupun kita boleh plucking. Okay, alright, so tu plucking. Okay, dan contohnya ini adalah chord A minor. Muhammad Syah ada perancangan nak buka kelas bersemuka ke nanti? InsyaAllah. Kita akan buat kelas nanti bila PKP dah berakhir. Kita akan buat kelas nanti, okay? Okay, alright. So, this is A minor. Ini adalah C. Lepas tu ni adalah G. Ni adalah D minor. Okay, ni adalah E. Bongo namanya bongo. Okay, alright. Bukan reti sangat lah. Okay, alright. Oh, menghapus jejakmu Lagu apa yang sesuai untuk kita nyanyikan malam ni? Okay, alright. Lagu apa ya? Noraini Abidin, kalau kita guna LIC screener je untuk kajian saham, okey ke tuan? Okey, boleh. Okey, kita nyanyi satu lagu Lagu ni lagu dari Flybeats. Macam mana nak sebut Flybeats? Okey, mengapa perpisahan yang kau pinta? Boleh tak? Seketika itu sepi mencuit hati, hanya suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu syahdu. Ketika ku terpegun merenung jauh gambarmu sayangku. Jiwang Okay, khas untuk anda semua yang jiwang malam ni. Terkilang rasa bila kata-katamu kau ucapkan padaku, membuatku terpaku. Aduh, lama tak main, tak kena tune Bersama-sama suratmu setelah ku baca kini, seolah ku berada dalam mimpi. Titisan demi titisan air mataku jatuh beriringan. Ku genggam gambar dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapat ku melupakanmu sayang. Di dalam dunia ini tak. Alamak, kod tak lupa kod. Dah lama tak main gitar, serius. Okay, saya dah lama tak main gitar. Saya banyak baca Quran je lah sebelah sekarang ni. Okay, alright. So itulah sikit-sikit
Tahu tak lagu apa saya main tu? Lagu Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, okey? Seketika itu sepi mencuit hati, hanya suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu syahdu ketika ku terpegun, merenung jauh gambarmu sayangku. Terkilan rasa bila kata-katamu kau ucapkan padaku, membuatku terpaku bersama-sama suratmu. Setelah ku baca kini, seolah ku berada dalam mimpi, titisan demi titisan, air mataku jatuh berlinangan, ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra, tak mungkin dapat ku melupakanmu sayang. Dah cukup, situ saja. Okay, alright. Aduh. Alright. Okay, alright. So itu je. Berpeluh-peluh ni main ni gitar. Dah lama tak main gitar. Alright. Suka-suka je, hobi-hobi je. Alright. Dan okay, alright. So special malam ni saya main gitar live. Okay. Okay ke okay? Alright. Air mataku jatuh berguguran kerana Moody Next. Okay, alright. So, saya rasa itu je lah untuk sesi live pada malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang bersama dengan saya. Seperti biasa, makluman saya kepada anda semua. Kita ada sesi bacaan surah Yasin live. Okay, setiap pagi. Just nak ajak anda, kalau ada masa ke lapangan, 7.45 pagi esok, live. Bersama dengan saya, kita baca surah Yasin sama-sama. Dan kita doakan semoga COVID-19 berakhir. Lepas tu PKP juga berakhir. Nanti kita boleh buat live session belajar saham bersama-sama. Okay, kita nak belajar lebih banyak lagi macam mana cara buat duit dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So setakat ini saja malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang sudi follow dan sudi menonton. Alright, nanti insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Alright, Assalamualaikum dari Bersada. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam. Okay. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.